Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelbagai program dan aktiviti dalam bidang seni khat dikendalikan oleh Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah PPKKI YSHHB sepanjang tahun, termasuk pertandingan seni khat yang dihasratkan bagi memupuk minat serta mengasuh bakat dan kemahiran orang ramai dalam seni khat. Tahun ini buat julung kalinya pertandingan seni khat di peringkat ASEAN dianjurkan sempena ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang ke-30. Petang kemarin diadakan majlis penyampaian hadiah pertandingan seni khat peringkat ASEAN 2022 di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Hadiah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Huda Purnawadi dari Indonesia muncul johan pertandingan. Republik Demokratik Timor Leste dengan kerjasama Persatuan Persahabatan Brunei Timor Leste buat julung kalinya meraihkan sambutan Persatuan Persahabatan Brunei Darussalam dan Timor Leste BTFA. Acara berlangsung di Kedutaan Timor Leste, Jalan Kebangsaan. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam ucapannya, Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste menekankan tahun ini merupakan ulang tahun ke-20 penubuhan hubungan diplomatik kedua-dua buah negara dalam bidang kebudayaan dan sukan. What should I do? Pihak kedutaan menghargai sumbangan yang diberikan oleh persatuan-persatuan dan individu terhadap aktiviti kedutaan Timor Leste di negara Brunei Darussalam dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan sukan dalam konteks hubungan dua hala kedua-dua belah pihak sama ada peringkat kerajaan dan rakyat ke rakyat. Juga hadir Puan Yang Terutama Homera Rigi Ziroki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran di negara Brunei Darussalam. Sumbangan dan komitmen badan-badan korporat atau individu dalam menjaga kebersihan di daerah Tutong dihargai pada Majlis Penyerahan Sijil Penghargaan. Majlis diadakan di dua buah tempat berasingan di Pekan Tutong. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Penerima terdiri daripada wakil-wakil syarikat Norakon Sendirian Berhad yang ditugaskan menjaga kebersihan di tempat pembuangan sampah di Kampung Telisai Tutong dan syarikat Yo Hok Ho Development. Komitmen seumpamanya diharap dapat menjadi contoh kepada pihak lain untuk sama-sama menjaga kebersihan. BN on the Move, kempen khusus anjuran Kementerian Kesihatan bagi Pelan Promosi Kesihatan telah melancarkan cabaran 20 bilion langkah bersama bermula dari bulan Oktober sehingga penghujung tahun ini. Dan setakat ini, lebih dari 70,000 pengguna telah mengikuti cabaran ini dengan lebih dari 17 bilion langkah telah dicapai. Majlis penyampaian hadiah bagi pemenang bulan November 20 bilion langkah bersama kempen BN on the Move diadakan di Pusat Promosi Kesihatan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Atira Fakhriah binti Haji Awang Yusof, Ketua Bahagian Perhubungan Korporat Kementerian Kesihatan, Dr. Haji Mazrul Adimin bin Haji Besar, Pengarah Eksekutif Pantai Jerudong Specialist Center PJSC dan Muhammad Irfan bin Haji Tajuddin, Ketua Pegawai Operasi Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei. Dua pemenang menerima boucher Sports Dinamik berjumlah RM250 bagi cabaran 10,000 langkah setiap hari, manakala 40 pemenang menerima
menerima baucer membeli belah berjumlah RM100 bagi cabaran mencapai matlamat langkah harian yang terdiri daripada 4 kategori. Early in the morning, I usually go walk. Quite dark lah, but you go to walk around 5 kilometer. 5 kilometer is around 8 to 9,000 steps. Usually saya membuat aktiviti hiking, jogging, brisk walk. Lalunya sebelum datang kerja, selepas kerja. Sometimes kalau waktu hujan pun membuat brisk walk di bawah kawasan rumah. Walaupun and then di tempat kerja kalau ada free time to achieve the 10,000 step above. Orang ramai juga digalakkan untuk terus menjalani gaya hidup sihat dan kekal aktif serta mengemaskini langkah mereka dalam aplikasi Blue Health setiap hari. Melalui kempen ini juga dapat meningkatkan tahap kegiatan fizikal melalui aktiviti-aktiviti senaman, seterusnya meningkatkan jumlah langkah setiap hari sama ada secara perseorangan atau berkumpulan. Festival Brunei Film Blitz kali ke-6 melancarkan pertandingan pembuatan filem 96 jam. Acara diadakan sempena Brunei December Festival 2022. 27 peserta mengikuti pertandingan berkenaan yang jumlahnya meningkat 2 kali ganda daripada pendaftaran tahun lalu. Pemenang pertandingan tersebut akan menerima anugerah pada majlis tayangan dan gala hujung bulan ini. Menurut Dayang Siti Kamaluddin, pengarah festival, kualiti penghasilan filem tempatan sangat memberangsangkan dan membanggakan. Festival merupakan platform untuk menjalin rangkaian dan memulakan karier dalam industri perfilman. Juga sempena Brunei December Festival, Pusat Membeli Belah Times Square mengadakan pameran hujung tahun sehingga 2 Januari depan. Pameran hujung tahun selama 12 hari itu menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan antaranya seperti pakaian dan kosmetik daripada peniaga tempatan. Penganjurannya berperanan sebagai platform bagi para peniaga tempatan untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan. Dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. One City Expo 2022 juga kini sedang berlangsung sehingga 1 Januari depan. Expo kali ketiga anjuran pihak pengurusan One City Event and Marketing adalah bersempena Brunei December Festival. Sebanyak 12 vendor dari syarikat tempatan yang menjual pelbagai barangan menyertai Expo di aras bawah Pusat Membeli Belah One City di Kampung Sungai Hancing. Expo dibukakan untuk kunjungan orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Expo seumpama ini memberikan peluang kepada para pengusaha tempatan untuk menjana pendapatan serta menggalakkan orang ramai berbelanja di negara sendiri. $50 pain darah berjaya dikumpulkan semasa kempen derma darah anjuran Simeo Voktek dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Dirasmikan oleh Awang alias Haji Abu Bakar, pengarah Pusat Simeo Voktek. Kempen diadakan sempena Festival Hari Belia Kebangsaan ke-17. Kempen dibukakan kepada institusi pendidikan tinggi dan orang awam dengan tema Bersama Kita Menderma yang bertujuan menggalakkan masyarakat menjalankan aktiviti menderma darah untuk diberikan kepada yang memerlukan. $82 orang anak yatim warga pasukan polis di Raja Brunei menerima sumbangan derma. Sumbangan diserahkan secara pandu lalu di kawasan lobi MES Kompleks Ibu Pejabat Polis Gadung. Derma disampaikan oleh Pengiran Datin Hajah Zawiyah binti Pengiran Haji Sulaiman, isteri Pesuruhjaya Polis di Raja Brunei selaku yang dipertua pekerti. Juga menyampaikan sumbangan Datin Sabrina Azimah binti Abdullah Chong, isteri Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei, pengerusi pekerti.
Tinggal di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh selama 1,020 hari, seorang warga negara Indonesia didapati bersalah di bawah Bab 15/1 Akta Imigresen Penggal 17. Hasanah berusia 40 tahun dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda RM800. Dia ditangkap pada 20 Disember 2022 setelah melapor diri ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Sukan. Kejohanan taekwondo antarabangsa Piala Duta Korea kali kedua, anjuran Kedutaan Republik Korea di negara Brunei Darussalam dan Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam menutup tirainya. Diadakan sempena Brunei December Festival, kejohanan selama 3 hari itu diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Hadar seterusnya menyampaikan pingat kepada para pemenang, tuanan terutama Kim Song-yun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea dan Awang Haji Tajuddin bin Haji Muhammad Saleh, Presiden Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam. Majlis penutupan bermula dengan acara hand madang bagi kategori hand knife, breaking dan fist breaking. Seperti biasa, kami mengasah bakat-bakat atlet-atlet muda kami dan juga atlet-atlet daripada national team, atlet kebangsaan kami untuk mengikuti kejohanan-kejohanan yang ada di Brunei Darussalam dan ada di arena antarabangsa. Lebih 100 peserta mengikuti pertandingan pengakap isukan anjuran Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam melalui bahagian perhubungan awam dan bahagian pengakap kelana kali kedua. Pelancarannya berlangsung di Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Majlis disempurnakan oleh Haji Awang Badar bin Awang Haji Ali, Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap. Pertandingan berunsurkan permainan dalam talian bertujuan mempromosikan isukan dalam kalangan ahli pengakap. Selain mempelbagaikan program dan aktiviti yang menjurus kepada pembentukan modal insan berkebolehan dalam pelbagai bidang, ia disertai ahli-ahli pengakap tunas, muda, remaja, kelana dan orang awam. Jadi itu barangkali aktiviti ini adalah merupakan satu aktiviti yang boleh digunakan pakai oleh persatuan-persatuan atau persatuan pengakap negara Brunei Darussalam khususnya untuk menarik ataupun attract belia-belia di negara ini untuk aktif dalam satu persekutuan ataupun organisasi. Skuad Kebangsaan Negara Brunei Darussalam akan meneruskan lagi saingan AFF Mitsubishi Electric Cup AMAC 2022 petang ini. Dalam perlawanan kedua bagi saingan kumpulan A itu, skuad negara dijadualkan berdepan Filipina di Stadium Memorial Rizal, Filipina. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan juga petang ini bakal menyaksikan pertemuan antara Indonesia dan Kemboja di Stadium Elora Bung Karno.